Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah pada kali ini akan membentangkan video tentang analisis kesantunan dan peraturan berbahasa dalam komunikasi kanak-kanak bagi video UPIPIN untuk menyelesaikan tugasan 2 bagi subjek PAKK 1152. Baiklah, jadi pada tugasan kali ini, video yang dipilih oleh saya adalah UPIN dan IPIN musim 16 yang bertajuk Kartunis Legenda. Saya umum mengetahui bahawa Upin dan Ipin merupakan kartun animasi yang berusia 5 tahun. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang, saya akan menganalisis peraturan berbahasa dari segi pragmatik untuk kanak-kanak yang berusia 5 tahun. Sebelum kita analisis dengan lebih lanjut, yang pertama sekali, saya akan terangkan apakah itu peraturan berbahasa. Peraturan berbahasa boleh diartikan sebagai undang-undang atau tata tertib dalam menggunakan bahasa ketika berinteraksi atau berhubung dengan kelompok masyarakatnya. Peraturan berbahasa juga merujuk kepada sistem bahasa yang terdapat dalam bahasa masyarakat itu sendiri. Peraturan berbahasa juga berkait rapat dengan orang yang kita berkomunikasi. Baiklah, pertama sekali adalah tujuan keseluruhan ataupun secara ringkasnya tujuan keseluruhan bagi cerita UPIPIN yang saya ambil pada kali ini. Jadi dalam video tersebut yang saya boleh simpulkan adalah mengisahkan tentang sebuah penceritaan bagaimana Upin dan Ipin bermula dengan membantu kakaknya mencari buku komik legenda daripada kartunis popular atau tersohor iaitu Datuk Lat. Klimaks cerita ini adalah di mana Upin dan Ipin ditimpa masalah yang mana buku yang dipinjam oleh mereka terjatuh ke dalam lumpur menyebabkan buku tersebut rosak. Dan penghujungnya mereka berjaya menyelesaikan masalah itu. Macam mana mereka selesaikan? Mereka berjaya kerana mereka bertemu dengan kartunis Datuk Lat itu sendiri dan masalah selesai apabila Datuk Lat menandatangani buku baharu. Jadi aspek pertama yang dikaji dalam video tersebut adalah aspek pemilihan kata. Pemilihan kata boleh diartikan sebagai menggunakan pemilihan kata yang sesuai mengikut situasi dan norma budaya. Jadi dalam video Upin dan Ipin yang saya analisis, Upin dan Ipin menggunakan aspek pemilihan kata yang sesuai mengikut situasi bagi kanak-kanak yang berusia 5 tahun. Bagi contoh pertama adalah situasi di mana mereka mengejar Kak Ros dan menyapa Kak Ros dengan panggilan akak. Seterusnya, mereka bertemu dengan Abang Is dan meminta tolong dengan menggunakan perkataan Abang Is. Selain itu, Mail juga bertemu dengan Datuk Lat dan memanggil beliau sebagai Atuk. Kesemua pemilihan kata yang mereka gunakan bersesuaian dengan situasi dan bertata sesila kerana menggunakan gelaran atau kata ganti nama diri yang sesuai mengikut setiap orang. Hah? Apa korang buat kat sini? Kita nak ikut belakang aku. Kenapa? Terima kasih, Atuk. Baiklah, seperti pada video 1, 2 dan 3 yang telah saya letakkan sebelumnya, jadi saya akan analisis satu-satu di mana video 1 menunjukkan bahawa di mana Upin dan Ipin yang setelah mengejar akaknya dengan menaiki basikal telah menyapa atau memanggil akaknya dengan panggilan akak yang menyebabkan Kak Ros terkejut. Jadi pemilihan kata di sini menunjukkan yang Upin dan Ipin memilih kata-kata yang tepat bagi menunjukkan bahawa orang yang dikejarnya itu adalah kakaknya sendiri dan menunjukkan mereka juga hormati kakaknya itu. Yang seterusnya adalah video kedua di mana Upin dan Ipin sedang menangis dan mereka mendatangi Abang Is iaitu Abang Mail dan juga Mail yang sedang lepak di tepi kedai. Jadi di mana dalam video yang kedua tersebut Upin dan Ipin telah memanggil Abang Is dengan menggunakan perkataan abang di depannya sebagai tanda mereka menghormati yang ada orang yang lebih dewasa yang perlu mereka panggil dengan panggilan abang. Dan video yang terakhir iaitu video yang ketiga di mana Mail menggunakan perkataan terima kasih Atuk. Jadi panggilan Atuk tersebut merujuk kepada Datuk Lat itu sendiri iaitu legenda kartunis. Baiklah, bagi aspek yang kedua yang saya akan kaji pada video Upin dan Ipin adalah daripada aspek kelancaran dan intonasi suara. Yang pertama, Upin dan Ipin bercakap dengan lancar dalam majoriti video tersebut kecuali semasa mereka menangis teresak-esak. Intonasi suara mereka juga sesuai mengikut situasi. Contohnya,
Intonasi suara yang tinggi menunjukkan mereka bahagia. Mereka juga menggunakan intonasi yang beralun atau yang bernada untuk memujuk kakak mereka. Akak, nak pinjam buku ni? Nak bagi kawan-kawan baca. Mesti dia orang suka. Terima kasih, Akak. Pergi dulu. Buku. Oh, Upin kata ini buku Kak Ros. Jatuh. Oh, terjatuh dan rosak. Habislah. Mana dia Akak? Jadi, diorang takut Kak Ros marah. Baiklah, saya kembali lagi untuk menganalisis ketiga-tiga video yang telah dimainkan sebelumnya. Jadi pada video pertama menunjukkan di mana Upin dan Ipin bertungkus lumus bersama-sama untuk memujuk kakak mereka bagi membenarkan kakak mereka meminjamkan buku kepada mereka, iaitu buku yang baru dibeli oleh kakaknya itu. Jadi mereka nada yang digunakan oleh mereka menunjukkan nada yang pelbagai untuk menarik perhatian kakaknya atau mengambil hati kakaknya bagi membuka hati kakaknya untuk memberikan mereka buku tersebut atau meminjamkan buku tersebut. Jadi kemudian pada video kedua kita boleh lihat di mana mereka mengucapkan terima kasih. Jadi pada video ini sudah terang lagi bersuluk bahawa mereka berjaya memujuk kakak mereka untuk meminjam buku komik tersebut untuk dikongsikan bersama rakan-rakannya. Jadi nada yang digunakan oleh mereka semasa mengucapkan terima kasih adalah nada yang tinggi. Nada ini boleh diartikan sebagai nada yang menunjukkan bahawa mereka sangat bahagia. Dan pada video yang ketiga menunjukkan di mana situasi di mana Upin dan Ipin datang kepada Abang Is dan Mail untuk meminta tolong. Jadi kelancaran suara mereka pada video yang ketiga itu agak tidak lancar ataupun tidak boleh dengar apa yang mereka katakan hingga Mael perlu datang dan menerangkan kembali kepada abangnya. Jadi kelancaran suara mereka pada video yang ketiga itu agak kurang. Baiklah, bagi yang seterusnya saya akan menganalisis peraturan berbahasa dari segi pragmatik. Pragmatik ini menunjukkan penggunaan bahasa yang boleh menggambarkan perasaan seseorang sama ada bahagia, sedih, terkejut, takut dan sebagainya. Jadi, Upin Ipin yang berusia 5 tahun menggunakan peraturan pragmatik yang sesuai dengan situasi. Sebagai contoh, Upin dan Ipin menggunakan nada tinggi untuk menunjukkan bahawa mereka sedang marah dengan Rainbow iaitu ayam tok dalam. Tu slipper aku. Habislah kita. Kampung. Lepas tu, kita makan ABC di kampung dia dah runtuh. Yang paling sedap. Jadi, pada video yang pertama kita boleh lihat di mana Rainbow ataupun ayam tok dalam telah mengambil selipar Upin, di mana perkara tersebut telah menyebabkan Upin dan Ipin berasa marah kerana mereka sedang dalam keadaan tergesa-gesa untuk pergi berjumpa rakan mereka, tetapi selipar Upin telah dicuri dan menyebabkan mereka berkata kejar dengan nada yang tinggi. Itu boleh menunjukkan bahawa mereka sedang marah kepada ayam tersebut. Dan pada video kedua pula, setelah mendapatkan selipar tersebut, satu kejadian telah berlaku di mana buku yang mereka pinjam telah tercampak dan jatuh ke dalam lumpur. Jadi setelah mereka nampak perkara tersebut, mereka berasa takut setelah mereka sedar bahawa mereka telah mengotorkan buku akaknya, yang mana akaknya telah pun tegas kepada mereka sebelum itu bahawa jangan kotorkan buku itu walaupun hanya dengan satu cala. Jadi apabila mereka sedar buku tersebut telah kotor terkena rumput, boleh dilihat ekspresi mereka di situ dengan penggunaan pragmatik mereka yang menunjukkan bahawa mereka sedang takut kepada akaknya kerana takut dimarahi oleh akaknya. Dan akhir sekali adalah video yang ketiga. Video tersebut menunjukkan di mana Datuk Lat, Abang Is menawarkan kepada Datuk Lat untuk berjalan-jalan di seluruh kampung dan Ipin datang. Ipin pun mengemukakan cadangannya untuk makan ABCD atau air batu campur durian di warung Uncle Mutu, dan semasa Ipin mengatakan ayat tersebut,
Beliau telah menggunakan pelbagai ekspresi dan boleh dilihat dalam ekspresi tersebut menyatakan bahawa Ipin sedang dalam keadaan yang teruja. Baiklah, bagi aspek yang terakhir di bawah peraturan berbahasa adalah gaya bahasa, di mana dalam video ini penggunaan gaya bahasa yang digunakan adalah sesuai mengikut konteks dan terdapat unsur pengulangan, perbandingan dan penegasan yang digunakan. Betul. Mesti dah. Ipin, tengok ni. Uish, samalah. Cepatlah. Kejap. Selipar aku. Seterusnya adalah aspek gaya bahasa yang digunakan dalam video pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadilah pada video pertama menunjukkan gaya bahasa yang menunjukkan pengulangan, di mana pengulangannya berlaku ialah di mana Ipin yang mengatakan betul-betul pengulangan yang digunakan oleh Ipin ini menunjukkan bahawa dia memang menekankan dan dia yakin dengan jawapannya, iaitu akaknya akan memberikan buku tersebut kepada mereka untuk dipinjam. Jadi pada video yang kedua pula adalah di mana mereka telah mendapatkan tanda tangan Datuk Lat di buku baharu yang bersih, iaitu daripada buku Abang Is. Jadi mereka telah membuat perbandingan antara buku baharu tersebut dengan buku lama. Perbandingan yang dilihat adalah di mana tanda tangan pada kedua-dua buku tersebut adalah tanda tangan yang sama, walaupun buku tersebut adalah buku yang berbeza. Perkara ini telah mengagumkan mereka bertiga kerana tanda tangan tersebut walaupun baru sahaja ditandatangan, tetapi kedua-dua tanda tangan tersebut adalah mirip dan sama. Dan pada video yang ketiga adalah menunjukkan penegasan. Penegasan di mana kita boleh dilihat di mana semasa mereka keluar, Ipin telah selesai memakai selipernya. Tetapi Upin kelihatan lambat dan menyebabkan Ipin terhenti seketika dan melihat ke belakang. Dan dengan nadanya dia memanggil Upin, cepatlah. Itu menunjukkan dia tegas di situ supaya Upin segerakan langkahnya. Tetapi Upin tidak dapat buat demikian kerana selipar sebelahnya telah hilang. Baiklah, saya akan masuk kepada aspek yang kedua yang akan dikaji dalam video ini, iaitu aspek kesantunan bahasa. Kesantunan bahasa boleh diartikan sebagai kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Manakala menurut Asmah 2000, penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung. Di bawah aspek kesantunan bahasa yang telah saya pelajari bagi subjek PKK 1152, terdapat dua jenis santunan, iaitu yang pertama adalah menyantuni kanak-kanak dan yang seterusnya adalah kanak-kanak menyantuni rakan, orang dewasa dan juga ibu bapa. Di bawah aspek menyantuni kanak-kanak terdapat 4 tajuk kecil, iaitu pujukan, peneguhan, motivasi, arahan atau penegasan. Manakala bagi menyantuni rakan, orang dewasa atau ibu bapa mempunyai kata sapaan, verbal dan juga bukan verbal. Yang pertama adalah menyantuni kanak-kanak. Daripada aspek pujukan, Abang Is cuba memujuk Upin dan Ipin supaya tidak menangis lagi dan cuba membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, daripada aspek motivasi pula, dapat dilihat di mana Datuk Lat berkata bahawa Maib merupakan seorang yang bijak dalam mencari duit. Yang ketiga, daripada aspek arahan, dapat dilihat di awal video di mana Kak Ros meminta Upin dan Ipin menolongnya untuk mencari buku komik tersebut. Dan daripada aspek penegasan pula, boleh dilihat semasa Upin dan Ipin ingin meminjam buku komik tersebut, lalu Kak Ros memberi izin dengan syarat jangan merosakkan buku tersebut. Dah. Jangan nangis. Mari abang tengok buku tu. Oh, boleh tak? Tanda tangan atas kertas-kertas ni. Uish, banyaknya. Satu dah lah. Dia nak jual RM2. Boleh kan, Atuk? Wah, bergeliga otak kamu. Kecil-kecil dah bersemangat usahawan. Macam Atuk dulu. Akak nak cari barang lama lah ni. Kau berdua kena tolong akak. Tolong? Boleh. Tapi mau upah, ha? Oh, dah pandai minta upah. Boleh lah. Kita orang nak beli buku baru. Yelah. Akak nak korang cari buku ni. Oh.
boleh. Upin Ipin dia berlipat. Yeay! Tapi janji jaga buku tu elok-elok. Kalau tercalar sikit, jaga korang. Baiklah, bagi penerangan keempat-empat video, bagi video yang pertama adalah video di mana menunjukkan kesantunan kepada kanak-kanak dari segi pemujukan. Dari pemujukan boleh dilihat bahawa di mana Abang Is cuba sedaya upaya untuk memujuk Upin Ipin yang sedang nangis teresa-esa oleh kerana takut akaknya akan memarahi mereka berdua. Jadi Abang Is cuba mencari pelbagai alternatif untuk membantu Upin Ipin dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini membuktikan bahawa ada aspek kesantunan kepada kanak-kanak dalam bentuk pemujukan. Baiklah, bagi video kedua pula adalah aspek di mana dari bentuk motivasi. Kenapa dikatakan motivasi? Hal ini kerana dalam video kedua tersebut dapat dilihat bahawa Mail meminta izin kepada Datuk Lat untuk menandatangani banyak kertas untuk dia jual. Jadi dalam video tersebut boleh dilihat Datuk Lat tidak marah tetapi bahkan dia rasa bangga dengan Mail dan dia kata Mail seorang yang cerdik dalam mencari duit kerana sama seperti Datuk Lat yang sudah berusaha membantu keluarganya daripada kecil dengan melukis komik. Jadi untuk video yang kedua, kesantunan kepada kanak-kanak yang dapat dilihat adalah dari aspek motivasi. Seterusnya adalah video yang ketiga di mana daripada aspek arahan. Mengapa dikatakan aspek arahan? Kerana semasa Upin Ipin sampai bersama akaknya di Bazar Karat, akaknya telah pun meminta bantuan Upin untuk mencari buku komik tersebut. Maka apabila Upin Ipin dapat mencari, maka akaknya akan memberi upah kerana Upin Ipin telah pun meminta upah. Jadi untuk video ketiga, kesantunan yang digunakan adalah arahan kepada kanak-kanak. Manakala video yang terakhir iaitu video keempat ditunjukkan adalah dari aspek penegasan. Kenapa dikatakan penegasan? Hal ini kerana semasa Upin Ipin ingin meminjam, akaknya telah memberikan izin untuk meminjam buku tersebut, tetapi dengan syarat buku tersebut perlulah dijaga sebaik mungkin oleh mereka tanpa ada sedikit pun calar. Dan dari sini kita boleh lihat kesantunan menyantuni kanak-kanak yang digunakan adalah daripada aspek penegasan. Kini sudah tiba di akhir penjelasan saya iaitu dalam aspek menyantuni kesantunan daripada kanak-kanak menyantuni rakannya, orang dewasa dan juga ibu bapa. Dalam video tersebut, Upin dan Ipin menggunakan kata sapaan pada awal video kepada Nyonya Ahwi semasa di awal video apabila mereka menunggang basikal. Yang kedua, Upin dan Ipin memanggil orang yang lebih dewasa daripada mereka dengan panggilannya sesuai seperti Akak, Abang Is dan juga Atuk. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Terima kasih, Akak. Pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, izinkan saya untuk menerangkan 3 video terakhir yang telah dimainkan sebelum ini. Jadi untuk video pertama adalah menunjukkan di mana kata sapaan ataupun Upin Ipin menyapa orang kampung di sekelilingnya, iaitu dalam video tersebut menunjukkan Upin dan Ipin menyapa Nyonya Ahmi yang sedang minum kopi bersama biskut dengan melihat pandangan. Baiklah, untuk video yang kedua pula adalah menunjukkan kata sapaan ataupun menyantuni orang dewasa dengan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut setiap orang. Sebagai contoh, apabila mereka bertemu dengan akak mereka, memanggilnya sebagai akak, bertemu dengan Abang Mail, memanggilnya sebagai Abang Is, dan juga apabila bertemu dengan Datuk Lat, memanggil beliau sebagai Atuk. Dan juga pada video yang terakhir, ini menunjukkan kesantunan Upin dan Ipin kepada semua orang yang telah membantu mereka ataupun yang mereka bertemu dengan ucapan terima kasih.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Siti Nur Aisyah binti Azhar, bagi tugasan 2 PAKK 1152. Sekian, terima kasih.